Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. اللهم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina waj'alhu hujjatan lana yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perkongsian kita bersama daripada kitab Ma'aqasasis Sabiqin fil Qur'anil Karim karangan Dr. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah ta'ala. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal kerana masih lagi kita dikurniakan nikmat iman, nikmat Islam. Dan walaupun kita diuji dengan ujian yang pelbagai, terutamanya ujian COVID-19 dah beberapa bulan. Kalau di Malaysia ditangguhkan ataupun dipanjangkan sehingga akhir Disember. Kalau di Mesir kita baru mula solat Jumaat berjemaah di masjid. Ala kulli hal, fungsi ujian yang diterima oleh manusia adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bertakwa, bertaubat, muhasabah semula apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan, sama ada diberkati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Allah berfirman dalam ayat yang kita dengarkan sebentar tadi, beberapa bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita dalam firman-Nya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami uji kepada kamu semua, kalian semua, dengan sesuatu daripada al-khauf, ketakutan. Kita nak salam orang pun rasa takut, kita nak keluar pun rasa takut. Kemudian wal ju', kelaparan. Kemudian wa naqsim minal amwal, sedikit harta, kekurangan harta, merujuk kepada kekurangan sumber hidup untuk kita teruskan survival, yang ini bentuk material lah. Dan wal anfusi, jiwa kita, ataupun termasuk sekali kesihatan kita. Dan athamarat, buah-buahan, simbolik kepada kemewahan di dunia. Maka apabila kita terima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan laksanakan? Ayat seterusnya, alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara yang kita kena buat apabila kita menerima ujian adalah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan inna lillah, sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini proses untuk kita mengukur supaya ujian yang kita terima, adakah kita benar-benar sabar ataupun kita gagal dalam menempuh ujian yang berlaku.
Dan ayat lain disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang bersabar, golongan yang bersabar buat kebaikan dalam akan menghadapi kesempitan, fil ba'sa, kesempitan hidup, bermaksud material tadi, kita kekurangan kerja, bahkan ada yang dibuang kerja dan sebagainya. Kemudian ad-dharra, ad-dharra merujuk kepada kesakitan, ada yang sakit, ada yang lemah dan sebagainya. Wahinal ba's, kita kena sabar. Orang yang termasuk dalam golongan yang sabar adalah dia bersabar ketika berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menentang musuh Islam. Wahinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah di kalangan orang yang benar dengan imannya, dan mereka adalah golongan yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun. Dan sifat orang beriman apabila dia menerima ujian ataupun segala fitnah, dia kena positif, kena positif. Kalau hadis lain ada sebut menggambarkan bahawasanya takjubnya orang beriman ini apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat pahala syukur. Dan apabila dia menerima kesusahan, ad-dharra, dia sabar, maka dapat pahala sabar. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, ajabal li amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Wa kama qala Rasulullah SAW. Ini sifat orang yang beriman. Apabila dia mendapat kesenangan, kemudahan, dia kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syarahan, bukan sekadar syukur itu dengan melafazkan alhamdulillah, aku bersyukur, bahkan kena terjemahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda orang yang bersyukur, melaksanakan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan apabila dia mendapat kemudaratan ataupun kesusahan, dia sabar, maka dia akan dapat ganjaran pahala syukur. Bagi orang yang dapat kesenangan, orang yang sabar, dia akan dapat pahala kesabaran. Adapun orang yang tidak beriman ataupun orang kafir, sifatnya adalah apabila dia mendapat kesenangan, dia tidak bersyukur. Dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kisah-kisah yang sebelum ni kita pernah ceritakan, kisah Bani Israel dan sebagainya. Dan apabila orang yang tak beriman juga mendapat kesusahan, dia memberontak, bahkan sehingga menyalahkan zaman. Kadang-kadang kita pernah dengar, ni sebab Covid lah ni, sebab Covid lah kita tinggal terlupa nak buat satu perkara, tak ada kerja, kita sakit lah sebab Covid ni. Ni salah, akidah yang salah. Maka hatta mencela Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang tak beriman. Dia apabila mendapat kemudaratan, disalahkan Allah Subhanahu Wa Taala pula. Sepatutnya apabila dia mendapat kesusahan, dia kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salahkan diri sendiri, muhasabah semula. Baik, itu untuk mukadimah kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan sambung pada kisah yang seterusnya, kisah tentang seorang yang melalui sebuah negeri. Kisah ini bersumberkan daripada sebuah ayat, satu potong ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 259, juzuk ketiga. Dan ayat ini dia diapit oleh dua kisah yang terlerai lah kan.
dua kisah. Yang pertama adalah tentang Nabi Ibrahim, ya, tentang Nabi Ibrahim berdebat dengan raja. Yang kedua, ayat selepas 259 itu, ayat 260, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan soalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk dia melihat burung itu hidup, bagaimana Allah menghidupkan benda yang telah mati, maka Allah menunjukkan mujizat-mujizatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dan ayat 259 ni dia separuh muka menggambarkan banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini, walaupun dia terpisah. Kadang-kadang ada juga kita dengar susunan Al-Quran ni kenapa terpisah, kisah Nabi Ibrahim, lepas tu kisah lain, lepas tu kisah Nabi Ibrahim pula. Dia seolah-olah ini adalah soalan-soalan orientalis untuk menimbulkan syubhat kepada terhadap Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua cerita adalah cerita yang benar, semua cerita adalah cerita yang benar, maka kita kena beriman dengannya. Baik, kita baca dulu ayatnya, ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, jika kita ingin tadabbur ayat ini, maka kita kena sekalikan dengan ayat sebelumnya dan ayat selepasnya, iaitu 3 ayat inilah cerita tentang merujuk kembali kepada kisah Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim berdebat dengan raja, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu memperlihatkan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya? Ketika mana Nabi Ibrahim berdebat dengan raja tentang Tuhannya, raja tu bertanya kepada Nabi Ibrahim, bagaimanakah rupa bentuk ataupun sifat Tuhan kamu? Sedangkan raja tu telah diberikan an atahullahul mulk, telah diberikan kerajaan, telah diberikan kuasa. Sepatutnya orang yang telah diberikan kuasa, maka dia kena berimanlah, kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia mempersoalkan tentang Tuhan yang diseru oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sifat Tuhan kamu? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, id qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan aku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian raja tu membalas, qala ana uhyi wa umit. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia ambil dua orang, dia bunuh seorang dan dibiarkan seorang lagi hidup. Dalam tafsir Syarawi dibahaskan oleh Al-Imam Syarawi dalam kuliah tafsirnya, menceritakan sebenarnya raja ni dia tidak menghidupkan atau tidak mematikan. Mematikan ni dia kebiasaannya akan mati begitu saja, ataupun hilangnya begitu saja. Tapi dia membunuhnya, bukan mematikan. Dia al-qatlu. Ini Imam Syarawi sebut. Dan dia bukan menghidupkan, tetapi sebenarnya dia membiarkan orang itu hidup. So ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syarawi. Kemudian setelah raja tersebut berlaku ingkar, takabur, dia mendakwa yang dirinya ialah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia boleh mematikan, dia boleh menghidupkan. Kemudian Nabi Ibrahim AS berpindah ke hujan seterusnya.
ada perbahasan adakah boleh berpindah ke hujah yang seterusnya. Boleh, jawapannya boleh, kerana untuk menjelaskan hujah yang pertama tu sebab raja tu tak faham, maka kita kena pindah hujah yang seterusnya supaya dia betul-betul faham, ataupun dia tak ada hujah lain untuk balas balik. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim cabar, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan aku mendatangkan ataupun menerbitkan matahari daripada timur, minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau Tuhan, wahai raja, kau datangkan daripada belah barat. Kalau kita tahu ketaatan matahari ini ataupun makhluk-makhluk lain ni, dia sentiasa taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah perintah Allah yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan datang dengan daripada barat, iaitu hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim cabar raja tersebut. Kemudian fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar, fabuhita. Buhita ni maksudnya dia tergamam ataupun dia senyap, tak bercakap apa-apa dalam tafsir. Dah tak ada hujah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak memberi hidayah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Allah tidak memberi ilham kepada mereka yang melaksanakan kezaliman. Allah tidak memberikan bukti-bukti ataupun hujah-hujah lain untuk dia membalasnya. Ini hujah, ini perdebatan yang pertama lah. Sedangkan Nabi Ibrahim banyak lagi perdebatan-perdebatan yang dia berdebat dengan raja tersebut. Dikatakan Raja Namrud. Contoh lain, kisah lain yang kita boleh tahu ataupun yang kita pernah baca, bagaimana Nabi Ibrahim AS berdebat dengan raja tentang berhala mereka. Siapakah yang pecahkan berhala mereka yang banyak-banyak tu, sehingga kan Nabi Ibrahim meninggalkan berhala yang besar dan meletakkan kapaknya di berhala yang besar. Ini betapa bijaknya seorang Nabi, dan kebijakan para Nabi adalah sumber hujah untuk menolak ataupun menyangkal mereka yang ingkar dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak lagi Nabi Ibrahim memberikan contoh yang lembut sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan aku minum, wa yut'imuni wa yasqin, maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit dialah yang sembuhkan, yumituni thumma yuhyin, apabila dia mematikan aku, kemudian aku akan dikembalikan semula, dihidupkan semula. Maka ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Kemudian ayat seterusnya, au kalladzi marra ala qaryatin. Kisah yang seterusnya, au kalladzi, ada huruf ataf di situ, au, maka alam tara ilal ladzi marra ala qaryatin, takdir dia. Tidakkah kau melihat tentang seorang yang berjalan merantau ke sebuah qaryah, yang wahiya khawiyatun ala urushiha, yang telah dimusnahkan, diranapkan, dihancurkan, sebuah negeri yang telah dihancurkan. Terdapat khilaf siapakah yang melalui, siapakah yang telah alladhi marra ni siapa, siapakah yang menjelajahi, dan di manakah Korea tersebut. Kalau dikatakan dalam jumhur mufassirin menyebutkan yang mengembara itu adalah Uzair. Dia adalah seorang dikatakan seorang nabi dan orang soleh. Baik. Namun ar-rajihnya adalah ni adalah perkara yang sama-sama, tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang marfu' kepada Nabi Muhammad SAW siapakah yang mengembara yang melalui perkampungan tersebut ataupun negeri tersebut. Baik. Dan di dalam tafsiran-tafsiran lain,
Qaryah yang dimaksudkan juga adalah Baitul Maqdis. Baik. Apabila seorang itu dia berjalan dan melihat telah robohnya sebuah negeri, telah musnahnya sebuah negeri, dia mengungkapkan satu kalimah atau perkataan yang takjub, menandakan dia terkejut dengan kejadian yang berlaku. Apakah yang dikatakan? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia mempersoalkan bagaimanakah Allah ingin menghidupkan apa yang setelah dibinasakan, telah dimatikan. Kemudian Allah terus menjawab dengan menunjukkan bukti yang nyata di depan matanya. Fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Maka Allah mematikan beliau dan dibangkitkan semula. Ini adalah bukti bagaimana tandanya kita kena beriman dengan hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Beriman adalah seperti mana dalam hadis Jibril, Jibril bertemu menyamar sebagai seorang lelaki menemui Rasulullah SAW dan bertanyakan beberapa soalan. Ada 4 soalan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang alamatus sa'ah. Maka kita seorang yang beriman tidak perlu ragu-ragu dengan keimanan yang kita percayai. Adakah hari kebangkitan itu akan wujud? Jawapannya adalah wujud. Maka perbahasannya adalah, adakah dia seorang yang bertanya ni ataupun dia mengungkapkan Uzair ini adalah dia seorang yang beriman ataupun tidak beriman? Sebab apa? Sebab timbulnya syak di dalam persoalan beliau, anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Maka dibahaskan oleh Syekh Salah, sebenarnya dia adalah dia seorang nabi. Maka apabila seorang nabi, dia mestilah orang yang beriman, tidak ada keraguan dalam dirinya tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia ingin mengetahui bagaimana, dia kaifa, bukan hal. Kalau hal ni dibahaskan, bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang yang mati? Ini bolehkah adalah satu huruf yang istifham, huruful istifham, yang menandakan dia syak. Tapi kalau kaifa ni dia tak syak, dia tidak syak. Dia menanyakan kaifa, bagaimana Allah menghidupkan. Seperti contoh yang ayat akan datang, ayat yang seterusnya kan, ketika Nabi Ibrahim, kaifa tuhil mauta, Nabi Ibrahim bertanya, kaifa tuhil mauta, bagaimana kau menghidupkan orang yang mati, benda yang telah mati. Nabi Ibrahim bertanya, bukan tidak beriman, bukan tidak percaya, tapi untuk menenangkan hati beliau. Begitu juga dengan Nabi Uzair, dia ingin menenangkan hati dia, bertambah yakin. Maka Allah menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian dia dibangkitkan semula. Thumma ba'athah, dia dibangkitkan semula. Mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah mampu ataupun Allah berkuasa untuk menghidupkan apa yang telah mati. Di dalam muka surat 162 Allah menyebutkan antara mukjizat-mukjizatnya, amatahullahu li hadzal rajul mi'ata amin thumma ba'athuhu lahu. Allah matikan lelaki tersebut selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan semula. Kemudian yang kedua, Allah mematikan himar, kemudian Allah kekalkan tulang belulang dia, tulang dia semuanya, sehingga tinggal tulang, dan Allah menghidupkan semula. Dan yang ketiga, Allah juga mampu, mukjizat Allah juga mampu membiarkan makanan dan minuman yang dibawa oleh lelaki tersebut
dibiarkan tidak disentuh ataupun masih elok lagi, masih elok lagi. Okey, kemudian fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith. Malaikat bertanya kepada lelaki tersebut, berapa lamakah kau tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku menetap di sini, aku tinggal di sini selama sehari ataupun mungkin separuh hari saja. Sebab apa? Sebab dia tengok, dia perasan waktu yang mula-mula tu matahari masih awal lagi, masih pagi lagi, dan ketika dibangkitkan matahari masih ada lagi. Dan tadabbur yang kita boleh ambil daripada ayat ini adalah kam labis, berapa lamakah, menandakan kita kena bertanya dulu. Sedangkan Allah boleh je bagi tahu kau ni tidur selama 100 tahun, kau telah tidur selama 100 tahun. Tetapi Allah memberikan kita pengajaran supaya untuk membina fikiran yang matang dengan banyak bertanya, untuk melatih fikiran kita. Sebab itulah kadang-kadang cikgu yang baik dia kena bertanya kepada muridnya, adakah muridnya faham yang dia ajar ataupun tidak. Begitu juga kita, kita ingin melatih pemikiran kita ataupun melatih sahabat-sahabat kita kena banyak bertanya dia apa yang dia tidak tahu, supaya dia melatih fikiran kita untuk bertanya, untuk berfikir. Baik. Dan pemuda tersebut, lelaki tersebut, sebab apa dia boleh berkata dia tidur ataupun dia mati, dia tidur selama sehari ataupun separuh hari? Sebab dalam tafsir Syarawi, Imam Syarawi menyebutkan Allah memberikan dua contoh, dua bukti. Yang pertama adalah makan dan minum lelaki tersebut. Makan dan minum lelaki tersebut dibiarkan tidak disentuh. Wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lam yatasannah bermaksud lam yataghayyar, tidak disentuh, tidak diubah, masih elok lagi. Sebab itulah dia boleh berkata sedemikian. Dia boleh kata aku tidur sehari je, ataupun separuh hari sahaja, menggambarkan sebenarnya dia pun tidak pasti yang dia tidur berapa lama. Dan kita pun tidak pasti kita ni tidur selama ini berapa lama. Semua itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ilmu manusia terbatas dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas banyaknya. Baik. Kemudian Allah menjawab, qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm. Kemudian Allah jawab, qala bal labista mi'ata min fanzur ila ta'amika wa syarabika lam tasannah. Kamu ni dimatikan selama 100 tahun. Dimatikan berbeza dengan ditidurkan. Kalau Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun. Kemudian ini yang kita boleh ambil tibar, bahawasanya Allah tidak membiarkan soalan yang ditanya pada awalnya tanpa dijawab. Sebab apa? Sebab nanti sebab dia terpinga-pinga, sebab dia mengingkari, sebab yang lelaki tersebut dia mengingkari bahawasanya bagaimana aku boleh dimatikan selama 100 tahun. Kemudian Allah menjawab dengan bukti-bukti yang jelas, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam tasannah wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Maaf, wanzur ila al-himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Yang tu dulu. Dua bukti ini. Lihat makanan kamu, lihat himar kamu. Himarnya tinggal tulang dan tinggal tak ada apa-apa langsung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh melihat lelaki tersebut supaya kamu lihat himar kamu, kedai kamu. Kami bangkitkan semula. Nunshizuha ni bermaksud ar-raf'u, nashaza, an-nashzu, ar-raf'u, membangkitkan semula tulang-tulang dan menyusun semula tulang-tulang himar tersebut.
ataupun riwayat qiraat lain nunshiruha birra, tadi bizai ni tadi, dan yang ni birra. Birra nunshiruha iaitu menghidupkan ataupun membangkitkan. Kemudian ini adalah bukti amali, bukti yang praktikal, yang Allah tunjukkan kepada lelaki tersebut bahawasanya kau ni mati selama 100 tahun. Kau ni mati selama 100 tahun. Dan mati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah mati yang Allah khususkan kepada dia. Berbeza dengan yang kita mati mati sebab sakit, mati sebab uzur, tua dan sebagainya. Dan contoh lain bagaimana contoh mati yang khusus yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran juga tentang kisah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Bani Israel, kami tidak ingin beriman, kami tak akan beriman sehinggalah kau menunjukkan kepada kami bentuk wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka ni dipetir panah petir waktu mereka melihatnya. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian mereka dibangkitkan semula. Ini contoh yang pertama, contoh yang dimatikan. Yang kedua, kisah alladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah ada sebut alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Ini kisah kedua. Dan kisah ketiga, kisah ashabul kahfi, alladzina amatahum salasumi'ata sanah wa tis'a sanawat wa labithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Kemudian dalil-dalil Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawasanya hari kebangkitan ni akan wujud. Banyak dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran menggambarkan bahawasanya orang yang ingkar ataupun orang yang tidak percaya kepada hari kiamat atau hari kebangkitan ni selalunya digelar ad-dahriyin. Ad-dahriyin ni daripada ad-dahru, satu zaman. Dia menganggap kehidupan dia semata-mata di dunia sahaja. Slogan yang kita selalu dengar, hidup ni hanya sekali. Ini adalah slogan daripada golongan ad-dahriyin. Dan beriman pada hari akhirat, pakejnya adalah syurga, neraka, sirat, titian, timbangan dan sebagainya. Maka kita kena beriman dengan kesemuanya sekali. Dan akhirat adalah tempat untuk kita terima balasan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada bahagia ataupun sengsara, sama ada kita dapat syurga ataupun neraka. Kalau kita masuk syurga, kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk neraka, menandakan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kita memang benar-benar akan masuk neraka. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi pilihan kepada kita. Allah dah bagi Rasul, Allah dah bagi Al-Quran, Allah dah bagi penerangan-penerangan daripada orang yang beriman, tapi kita tetap tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ingkar akan perintahnya, maka kita akan masuk neraka. Maka kita masuk neraka dengan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah telah menunjukkan rekod amalan kita. Allah menunjukkan saksi lagi. Allah memberikan saksi, Allah memberikan bukti, dan Allah membiarkan
orang itu untuk membelanya diri sendiri dulu, untuk membela dirinya. Baik, antara dalil bahawasanya hari kebangkitan itu wujud, dalam surah Sabah Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mubazzaqa innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dalalil ba'id. Mereka yang kafir berkata, orang musyrik Mekah ketika itu, mahukah hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum, mahukah kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki, idza muzziqtum kullu mumazzaq, apabila kamu dihancurkan sehancur-hancurnya sesudah mati, innakum lafi khalqin jadid, sesudahnya kamu akan dihidupkan semula. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah, adakah dia berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun jinnah, ataupun dia gila. Orang kafir musyrikin Mekah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendustakan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengatakan Nabi ini gila. Kemudian Allah menjawab, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dalalil ma'id. Bal, akan tetapi kalau kita belajar dalam ilmu bahasa, bal ni dia terbagi kepada dua, ada al-idrab intiqali dan al-idrab al-ibtali. Bermaksud bal ni membatalkan, kalau yang ni merujuk kepada dia membatalkan apa yang kafir Quraisy sebutkan. Dikatakan Nabi ini gila, Nabi ini dusta. Allah membalas, Nabi tidak gila, Nabi tidak dusta, tidak bohong. Alladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dalalil ba'id. Mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat akan mendapat azab dan kesesatan yang jelas, kesesatan yang jauh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Azab di akhirat dan kesesatan yang jauh di dunia. Baik. Dalil-dalil lain, Allah Subhanahu wa taala mencipta langit, luasnya langit, Allah mencipta bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Masihkah mereka ingkar dan tidak mahu memikirkan serta mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami kesukaran pun untuk menciptakannya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta langit dan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta, dan dia juga berkuasa, Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, sudah tentulah Allah Maha kuasa tiap-tiap sesuatu. Kemudian proses penciptaan manusia itu sendiri, kalau dalam syarahan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebutkan tingkatan-tingkatan penciptaan manusia ataupun kehidupan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Di dalam ayat ini Allah menyebut 3 kali kalimah dha'f, ad-dha'fu, dan 2 kali kalimah quwwah. Dia berbentuk nakirah. Kalau kita belajar dalam ulum Quran, kalau di kuliah tahun 4, kalau dalam kitab Al-Itqan ada dibahaskan tentang at-ta'rif dan at-tankir. At-tankir membawa gambaran umum, at-ta'rif khusus, seperti Muhammad at-ta'rif, makrifah. Kalau tankir dia umum, rajulun, siapa lelaki itu, kan. Kemudian dibahaskan dalam ulum Quran
dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dibahaskan apabila berulangnya nakirah 2 kali ataupun 3 kali ataupun beberapa kali dalam satu ayat ataupun 2 ayat, nakirah tersebut, nakirah kedua tidak sama dengan nakirah yang pertama, nakirah ketiga tidak sama dengan nakirah yang kedua. Ini yang dijelaskan. Apakah yang dimaksudkan dengan ad-dha'fu yang pertama? Dha'fu yang pertama adalah fasa lemahnya manusia ketika mana dalam keadaan janin, janin, dalam keadaan janin ataupun an-nutfah di dalam rahim ibu kita. Kemudian ketika mana dilahirkan kita juga merasa lemah, dan fasa-fasa awal lahirnya mungkin setahun ataupun 2 tahun. Ini dha'fu yang pertama. Kemudian dha'fu yang kedua, marhalah yang kedua adalah marhalah at-tufulah, marhalah kanak-kanak, marhalah budak-budak. Marhalah kanak-kanak sekitar 3 tahun sehingga 10 tahun, yang tak matang berfikir lagi. Dia juga dalam keadaan lemah, mengharapkan ibu bapa untuk membimbingnya. Ini marhalah yang kedua. Kemudian disebutkan selepas marhalah yang kedua adalah marhalah ketiga, kuwah. Marhalah yang dimaksudkan adalah marhalah asy-syabab, kuwatus syabab, pemuda, remaja, lingkungan umur belasan sehinggalah 30 tahun, pemuda. Kemudian selepas kuwah tu, kuwah lagi, betul tak? Min ba'di quwwatin. Kuwah yang tersebut adalah waktu al-kuhulah, dewasa, sekitar umur 30 sehingga umur 60 tahun. Bermaksud sekitar umur ini kita masih lagi kuat. Dan yang terakhir adalah dikembalikan semula perkataan ad-dha'fu, quwwatin dha'fan wa syaibah, keadaan lemah, iaitu marhalah yang kelima, marhalah asy-syaikhukhah, marhalah ataupun dikenali sebagai orang tua lah. Orang tua ni biasanya dia dah dalam keadaan lemah, nyanyuk dan sebagainya, tidak ingat apa yang pernah berlaku sebelum ni. Baik, itu Allah Maha berkuasa terhadap ciptaan-ciptaannya. Allah juga mencipta perkara yang berlawanan seperti langit dan matahari, hidup dan mati, air dan api, kering dan basah, kan? Banyaklah Allah memberikan contoh yang banyak. Dan dalil bukti Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk membangkitkan semula manusia dan makhluk-makhluk lain, bahawasanya sekiranya mana kita berkatakan Allah tidak mampu untuk membangun ataupun membangkitkan semula kejadian manusia, bagaimanakah, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkuasa? Tidak. Sebenarnya Allah Maha berkuasa. Sebab apa? Sebab Allah mampu ataupun mudah sangat untuk dia mencipta kali pertama, sudah tentulah dia mampu untuk membangkitkan kali kedua. Selalunya kalau kita repair suatu barang, itu lagi mudah daripada kita membuat satu yang belum ada daripada tak ada. Repair ataupun kekembalikan yang telah ada itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dibahaskan di dalam ayat yang ini, ayat 259, wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Nizam yang dimasukkan, tulang-tulang yang dimasukkan, tulang siapa? Adakah tulang lelaki tersebut ataupun tulang himar? Sebahagian mufassirin menyebutkan tulang lelaki tersebut. Allah ciptakan mata dia, kemudian mata dia boleh melihat tulang-tulang dia bagaimana dibangkitkan, dicantum-cantumkan, kemudian diletakkan kulit, daging, bulu-bulu dan sebagainya. Ini tafsiran yang pertama, tapi tafsiran ini ditolak. Sebab apa? Sebab yang hujah yang kedua adalah
menggambarkan tulang tersebut adalah tulang himar. Kalaulah tulang itu tulang lelaki tersebut, dia tidak akan mengatakan dia tak akan mengatakan aku ni hidup sehari ataupun separuh hari. Betul tak? Kalau dia kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tulang tu adalah tulang lelaki, dia tidak akan kata aku ni hidup, dia tidak akan menjawab aku ni hidup selama sehari ataupun separuh hari. Dan dia akan, kalau selalunya kalau dia tengok tulang tu tulang dia akan mula-mula terkejut. Dia akan terkejut, ni tulang aku ke? Macam tu. Sebenarnya jawapan yang sebenar adalah tulang tu adalah tulang himar. Tulang himar. Kalau Syahid Said Kutub menyebutkan ini adalah tulang himar. Tulang himar. Dan yang terakhir adalah bagaimana perkataan kaifa nushizuha thumma naksuha lahma, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun tulang, membalutnya dengan daging-daging, kemudian ditiupkan roh bagi himar tersebut. Bahasa ini adalah bahasa yang kita kena ambil penting lah. Bermaksud Al-Quran menggalakkan untuk kita mempraktiskan apa yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut, kan, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang di atas mereka, bagaimana kami membinanya tanpa tiang? Allah menggunakan perkataan kaifa supaya mana kita melihat ciptaannya untuk menambahkan keyakinan bagaimana langit tanpa tiang ni dibina. Wa zayyannaha, dan diperhiasi dengan bintang-bintang dan planet-planet yang lain. Ini ayat pertama. Kemudian yang lain juga, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bahawasanya bagaimanakah unta ini diciptakan? So bagaimana adalah cara untuk kita berfikir dengan fikiran yang baiklah, tapi berfikir kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jangan fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada, kita pernah dengar kalam ulama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan fikir pada zat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu untuk fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana, tapi kita boleh fikir ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana dia bergerak dan sebagainya. Dan akhir sekali dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menciptakan semua makhluk-makhluk di muka bumi dan di luar muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itulah kalau dalam Yahudi dia menganggap Tuhan ni adalah berbentuk manusia. Sebab itulah dia mengatakan Uzair ni adalah ibnullah. Dia menganggotakan, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjisimkan Tuhan. Sedangkan prinsip kita asas yang dipegang oleh umat Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai dengan satu makhluk langsung. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Dan yang terakhir adalah apabila telah jelas lelaki tersebut bahawasanya bagaimana himar itu diciptakan, dibangunkan semula, barulah dia berkatakan a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Barulah aku tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa pada setiap sesuatu. Maka dia menambahkan keimanan lelaki tersebut. Dia menambahkan keimanan, kepercayaan yang solid terhadap
hari kebangkitan yang akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kalau seorang doktor dia mengetahui teori-teori yang pelbagai, tapi bagaimana dia ingin mengetahui secara yakin adalah dengan mempraktikkan ataupun dia membedahnya ataupun dia membuat kajian dan sebagainya. Maka Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk mengkaji sesuatu perkara sebelum menetapkan satu keputusan, ya, barulah menambahkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ana rasa itu saja untuk konsep kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dan di kesempatan hari kemerdekaan yang kita akan sambut, yang akan sambut pada esok hari kali ke-63, sama-samalah kita memerdekakan diri kita daripada segala fikiran-fikiran yang merosakkan akidah kita tanpa sedar, iaitu sekarang kita mempunyai ideologi yang pelbagai, ya, yang meresap dalam minda umat Islam sehingga hari ini, sekularnya, liberalnya dan pelbagai. Sebab itulah ada satu kalam ataupun satu syair daripada Syahid Said Qutb yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya, berkaitan tentang kemerdekaan yang sebenar. Apakah yang disebutkan oleh Syahid? Akhi anta hurun wara'as sudud, akhi anta hurun bitilkal quyud, idza kunta billahi musta'sima famadha yadiruka kaidul abid. Wahai saudaraku, kamu tetap merdeka walaupun kamu dibelenggu, dipenjarakan. Akhi, saudaraku, kau tetap bebas walaupun kau diikat, bitilkal quyud, idza kunta billahi musta'sima, selagi mana kamu berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, famadha yadiruka kaidul abid, maka tidak ada siapa pun yang boleh mudaratkan kamu. Kemerdekaan yang sebenar adalah kita bagaimana berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang telah diajar oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang terbesar adalah mukjizat Al-Quran. Maka kita kena peliharanya, menjaganya, melaksanakan syariat-syariat di dalamnya. Baik, itu sahaja. Aktafi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.